Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Najib Aruf dan ini Komen Tengah Hari. Di mana hari ini perkembangan utama adalah Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Sabtu menegaskan golongan Bumiputera bukan bersifat berniaga, dan juga malah Tun Mahathir mengatakan Bumiputera juga lemah dalam aspek pengurusan kewangan. Dan kita ingin melihat realiti yang disuarakan Perdana Menteri ini. Bersedia tadian ketika ini adalah Pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM, Ahmad Yazid Osman. Terima kasih kerana bersama dengan Komen Tengah Hari pada jam ini. Mungkin pertama sekali komen dahulu apa yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir. Ini bukan kali pertama sebenarnya kita mendengar ucapan sedemikian daripada Perdana Menteri. Bagaimana untuk kita membaca apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri dan juga realitinya di kalangan usahawan Bumiputera di Malaysia ini? Kita kena melihat konteks Tun Mahathir yang agak kecewa dengan apa yang telah berlaku dari segi progres yang telah dizahirkan oleh komuniti Bumiputera sejak bertahun-tahun lamanya. Namun demikian, saya kurang setuju kalau dikatakan kita bukan bangsa yang pandai berniaga. Mungkin kegagalan-kegagalan lepas telah sekadar menzahirkan kecewaan beliau kerana banyak mereka yang beliau bantu gagal menggunakan peluang sebaik mungkin atas pelbagai faktor. Jadi saya rasa ia adalah satu cabaran bagi putera untuk melihat dalam konteks untuk mengubah persepsi yang negatif ini, kerana realitinya kalau mengikut data menunjukkan kita sedikit ke belakang di kalangan bangsa lain. Jadi nak tak nak ini satu realiti yang kita kena gunakan sebagai mencabar kita untuk terus maju dan menggunakan kesempatan dan peluang-peluang yang ada dalam negara ini. Bagaimana untuk kita melihat kepada cabarannya dihadapi usahawan Bumiputera untuk kita memahami diri mereka, mungkin latar sosial mereka dalam menjalankan perniagaan. Usahawan Bumiputera khususnya, banyak cabaran yang mereka suarakan selama ini. Seperti contoh akses kepada kewangan. Ini juga sudah diambil kira oleh kerajaan dan juga institusi pembiayaan mungkin. Bagaimana? Adakah masalah ini masih lagi status quo? Adakah ini masih lagi tumpuan utama kepada permasalahan yang dihadapi oleh usahawan Bumiputera khususnya? Masalah ini saya rasa masih status quo. Kalau kita lihat dalam berpuluh tahun pelbagai telah dirancang. Namun apa yang dasar-dasar telah dilaksanakan gagal di peringkat pelaksanaan kerana adanya elemen-elemen corruption, elemen-elemen yang menggagalkan objektif polisi yang baik itu. Jadi saya rasa apa yang kita kena lihat realitinya, outcome-nya, kita berada di belakang dari setiap dektal. B40 kita di bawah, M40 kita bawah, T20 di bawah. Antara faktornya adalah kita tidak ada satu komuniti ekonomi Bumiputera yang maju dan bersaing, kerana kebanyakan daripada kita tidak lagi masih bergantung kepada GLC dan kerajaan dalam perniagaan-perniagaan kita. Jadi kita perlu melihat secara total kenapakah pihak private sektor Bumiputera tidak dapat peluang dan ruang yang sama, dan kenapa kita terlalu bergantung pada kerajaan, ditambah pula dengan elemen-elemen corruption, rasuah, ketirisan yang berlaku. Ia sedikit sebanyak menggagalkan hasil yang kita idam-idamkan untuk menjadikan komuniti ekonomi Bumiputera lebih berdaya saing dan mampu berdikari di atas kaki sendiri. Adakah faktor kebergantungan yang disebutkan tadi itu masih lagi diperlukan tapi lebih bersasar, atau bagaimana keadaannya sekarang? Saya rasa ia masih diperlukan, tapi kali ini dengan satu pemantauan yang lebih berkesan, satu strategi yang lebih mantap dan tidak ada elemen-elemen yang mampu menggagalkan objektif kita. Kita kena lihat dari segi sebagaimana dalam statement yang Muhammad Perdana Menteri pun, dia juga menjahirkan bahawa masa depan Bumiputera cerah. Kita lihat anak-anak muda kita banyak berkecimpung dalam bidang teknologi tinggi. Peringkat aerospace, peringkat teknologi dan sebagainya. Jadi dari segi anak muda kita punya potensi yang tinggi. Jadi saya rasa kita perlu memastikan bantuan-bantuan perlu diberi kepada golongan yang memerlukan dan bukan lagi pada golongan yang hanya mengambil mudah, yang hanya mengambil rent seeking opportunity, tidak memberi apa-apa nilai tambah kepada industri dan memajukan komuniti secara total dan juga negara. Ini yang kita harapkan, insya-Allah. MTEM terlibat secara langsung dalam mungkin melihat kepada pembangunan ekonomi Melayu itu secara keseluruhannya, dari segi keusahawanan maupun dari segi sosialnya. Bagaimana, apa pandangan daripada pihak MTEM sendiri untuk melihat kepada apa yang diperlukan ataupun apa yang perlu dilakukan oleh golongan Bumiputera ini, khususnya usahawan Bumiputera, untuk menyambut dasar yang baik yang disusun oleh kerajaan ini, namun pelaksanaannya mungkin ada kelompongan di situ dari segi sambutan dan sebagainya? Saya rasa satu di segi dasar, pelaksanaan dasar yang ingin membantu Bumiputera bagi pendapat kami masih diperlukan. Cuma
cara pelaksanaannya perlu diperbaiki, jadi mereka yang betul-betul layak yang dibantu. Nombor dua, kita kena pasti mereka yang berkemampuan untuk menjadi orang kata pemimpin dalam industri tertentu untuk menjadi payung membantu komuniti yang supply chain yang di bawah. Itu nombor dua. Nombor tiga juga, kita juga kena melihat juga dalam unsur-unsur yang melemahkan atau mengurangkan ke accessibility komuniti putra untuk bersaing di luar, di private sector. Perlu ada kajian yang mendalam. Kenapa sukar untuk putra mendapat gig ekonomi di private sector berbanding dengan public sector. Ini perlu dikaji semula supaya kita melihat jurang ekonomi di antara kaum dapat dikurangkan dan melihat gig ekonomi itu secara total dapat berkembang. Dan saya rasa last but not least, perlu ada satu sikap di kalangan kaum putra untuk terus maju sehingga tidak lagi ingin bergantung. Tetapi perlu juga ada usaha pihak kerajaan dan semua pihak untuk memastikan adanya level playing field supaya kita bersaing secara adil sama, termasuklah dari segi akses kepada modal, akses kepada teknologi dan sebagainya. Dan ini insyaAllah dalam perubahan kerajaan baru ini kita harus benar-benar dapat diperhalusi supaya hasilnya lebih baik daripada kerajaan yang lama. Okey, terima kasih Encik Ahmad Yazid kerana bersama dengan komen tengah hari pada jam ini. Tadi Presiden Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM Ahmad Yazid Osman. Komen tengah hari akan berhenti seketika, kita kembali selepas ini. Okey, esok akan berlangsungnya Konvensyen Kebangkitan Harimau Asia. Berbagai topik utama akan dibincangkan dan akan dihadiri Perdana Menteri sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan aspek ekonomi tidak ketinggalan. Dan bersedia talian adalah pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan Universiti Putra Malaysia, Dr. Yusof Saari. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan komen tengah hari jam ini. Besok adalah harinya Konvensyen Kebangkitan Harimau Malaya. Kalau kita bercakap tentang Harimau Malaya ini, dari segi aspek ekonomi itu elemen yang paling penting. Tetapi kalau kita juga melihat kepada apa yang dikatakan oleh Dana Kewangan Antarabangsa IMF, bahawa Vietnam poised untuk menjadi Harimau Asia juga. Bagaimana keadaan persaingan yang wujud di peringkat ASEAN mungkin, dan bagaimana kita melihat struktur semasa ekonomi Malaysia ini mampu menolak Malaysia menjadi Harimau Asia dan juga janji 3 tahun pemulihan ekonomi itu sendiri? Baik, kalau kita melihat kita menjadikan sebagaimana ketika era 20 tahun, 30 tahun yang lepas untuk menjadikan Harimau Asia, saya kira kita perlu melihat keadaan persaingan serantau seperti yang kita tahu tadi. Vietnam memang sekini memang menunjukkan prestasi ketika Malaysia berada pada 90-an pada ketika itu. Jadi kalau kita nak menjadi Harimau Asia, jadi kita kena melihat secara jiran kita di mana mereka berada dan di mana kita berada. Dari segi struktur ekonomi Malaysia pada ketika ini, bersandarkan pada ketika ini, kalau kita tak buat apa-apa, perubahan agak sukar untuk kembali menjadi Harimau Asia. Makna kata bagi saya ruang untuk menjadi Harimau Asia tu terbuka luas kat sana. Tapi kita perlu mengubah struktur ekonomi kita, mencari sumber pertumbuhan baru dan mencari peluang perniagaan baru yang boleh dilonjakkan ke masa hadapan. Kalau macam dulu, 25 tahun yang sudah, kita menjadi Harimau Asia disebabkan oleh sektor pembuatan, terutamanya sektor elektrik elektronik. Pada masa ini, kalau kita nak menuju ke arah tersebut, saya rasa untuk menggunakan elektrik elektronik sebagai sumber pertumbuhan baru, saya rasa dah tak boleh. Jadi kita kena cari sumber pertumbuhan baru untuk menjadi Harimau Asia baru. Bagaimana pula dari segi corak pemikiran rakyat? Ini juga elemen yang penting kerana setiap dasar yang diumumkan oleh kerajaan, kini kalau kita lihat secara umumnya, disambut begitu negatif sekali di kalangan rakyat mungkin kalau kita melihat kepada apa yang berlaku di sosial media dan sebagainya. Bagaimana untuk bahagian ataupun aspek spektrum pemikiran ini juga perlu diberi tumpuan oleh masyarakat dan juga kerajaan mungkin? Dari segi sudut ini lebih pada persoalan sudut mikro, di mana kita nampak hasrat dari segi makronya, kerajaan ada satu usaha yang jelas untuk membawa Malaysia kembali kepada landasan yang terdahulu. Jadi kalau saya nampak, kalau dari segi mikronya, kalau kita pemikiran rakyat ataupun usaha di kalangan rakyat di bawah ni masih lagi takut yang lama ataupun tiada perubahan, saya rasa agak sukar untuk ke arah tersebut. Sebab untuk ke arah menjadi ke arah tersebut, kita perlukan push factor ataupun kemajuan yang daripada mikro ni yang sangat besar dan menjadi faktor
tekan untuk menjadikan makro kita dari apa yang kita ingin capai kan. Okey. Doktor, terima kasih Doktor kerana bersama dengan Komen Tengah Hari pada jam ini. Itu sahaja masa yang kita ada. Itu dari Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Putra Malaysia, Dr. Yusof Saari membincangkan tentang esok akan berlangsungnya konvensyen kebangkitan Harimau Asia di UiTM Shah Alam yang akan dihadiri oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan pelbagai topik akan dibincangkan berkaitan dengan usaha ke arah tersebut. Dan sekian sahaja Komen Tengah Hari untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.